Hai guys, baru-baru ni hangat di social media tentang kes penculikan dan orang yang diculik ini organ mereka dijual. Mengikut cerita, organ seperti buah pinggang boleh dijual dengan harga RM200,000. Mahal bukan? Namun begitu jenayah seperti ini tidaklah hanya berlaku di Malaysia tetapi juga di negara yang lain. Dengan itu, kita akan mendalami dengan lebih dalam lagi kes pemerdagangan manusia dari seluruh dunia. Sindiket pemerdagangan manusia ataupun organ di Asia Tenggara. Ini ialah kes pemerdagangan manusia yang didedahkan oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, Datuk Hishamuddin Hashim. Dimaklumkan terdapat ramai yang masih lagi berada di Laos yang dikurung. Mereka dipaksa untuk terlibat dengan jenayah. Sekiranya mereka enggan untuk menipu ataupun bekerjasama dengan sindiket, mereka akan diugut untuk dijual organ-organ mereka dengan pelbagai ugutan. Menurutnya, mangsa yang berasal dari seluruh dunia akan ditipu dengan pelbagai cara, sama ada ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan, penipuan percutian, penipuan cinta dan sebagainya. Sebaik sahaja mangsa tertipu, mereka kemudian akan dihantar ke Thailand. Dari Thailand pula, mereka akan dihantar ke negara di sekitar Asia Tenggara, termasuklah di Laos, Myanmar ataupun Kemboja. Bila mangsa sampai, mereka akan diberikan kepada kumpulan penjenayah tertentu. Di sinilah mereka akan dilayan seperti hamba abdi. Tiada percutian yang dijanjikan, sebaliknya mereka dipaksa untuk bekerja sebagai skamer ataupun pelacur. Mangsa dipaksa untuk menjana pendapatan untuk kumpulan penjenayah ini. Kalau tidak, mereka akan dihukum dengan tidak diberikan makan, tidak dibenarkan tidur ataupun lebih teruk lagi, mereka akan diseksa. Mangsa tidak akan dapat pulang sebab pasport mereka dipegang oleh kumpulan ini. Walaupun ada yang dibenarkan untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka, masa yang diberikan adalah sangat terhad dan komunikasi di antara mereka dipantau. Apa yang lebih teruk lagi, ada di antara mangsa akan dijual kepada kumpulan pemerdagangan organ, di mana organ mereka akan diambil dan dijual. Di kes yang lain pula, seperti yang dilaporkan oleh Sinchu Daily, seorang wanita warga negara Malaysia dikenali sebagai Chiu diculik di Kemboja dan dipaksa untuk bekerja sebagai skamer atas talian. Sejak kebelakangan ini banyak kita dengar kes-kes pemerdagangan manusia dan pemerdagangan organ di Malaysia. Ini adalah antara cara mereka diperdagangkan di Asia Tenggara. Seterusnya kita lihat sebuah kes dari India di mana seorang wanita dijanjikan pekerjaan yang lumayan. Dilaporkan di thehindu.com, kisah ini berlaku kepada seorang wanita dari sebuah pekan kecil di India. Wanita ini dikenali sebagai Sangeeta Kashyap. Dia dijanjikan pekerjaan sebagai seorang pembantu rumah dan tukang masak dengan gaji yang lumayan di kota Delhi. Teruja dengan tawaran dan janji-janji ini, Sangeeta bersetuju dan mengikut sindiket ini ke Delhi. Di sana, dia ditempatkan di rumah tumpangan. Sangeeta diberitahu antara syarat untuk mula bekerja, dia perlu membuat pemeriksaan kesihatan di sebuah klinik. Bila tiba di klinik inilah semuanya terbongkar. Sementara menunggu doktor untuk datang, dia terdengar perbualan di antara doktor dan kumpulan sindiket merujuk Sangeeta sebagai penderma organ. Sejurus selepas mendengar perbualan ini, Sangeeta mula histeria. Dia panik, menangis dan meminta untuk dihantar pulang. Ahli sindiket kemudian menghantar dia pulang ke kampung. Ketika berada di rumah pula, Sangeeta menyangka yang dia telah terlepas dari sindiket penjualan organ. Tetapi dia salah sama sekali bila dia kerap kali dikunjungi oleh ahli kumpulan dan diugut untuk menjual organ. Kalau tidak, dia dipaksa untuk membayar kos perjalanan dan kos perubatan dia ke Delhi. Merasa takut dan terancam, dia melaporkan insiden ini kepada pihak polis. Siasatan kemudian dilancarkan, membawa kepada pembongkaran besar-besaran aktiviti pemerdagangan organ di India. Ramai yang ditangkap termasuklah ahli kumpulan sindiket dan juga doktor di klinik dan hospital. Di India, menjual organ secara rela ataupun tidak sudah menjadi satu kebiasaan. Banyak kes orang yang menjual buah pinggang disebabkan keterdesakan hidup, khususnya di kalangan penduduk yang kurang berkemampuan. Di sebalik kesempitan inilah, sindiket penjualan organ mengambil kesempatan untuk menipu mangsa mereka. Seterusnya kita lihat sebuah kes dari China. Kes tentang Dr. Durjana.
Di China lagi ekstrim, doktor dan pegawai hospital pun turut bersubahat. Dilaporkan oleh akhbar South China Morning Post, seorang lelaki dikenali sebagai Shi Jiangling membuat laporan terhadap sebuah hospital. Dia menuduh doktor di hospital tersebut menjual organ ibunya yang sudah meninggal dunia. Pada tahun 2018 dahulu, ibu Shi meninggal disebabkan terlibat di dalam satu kemalangan jalan raya di mana mayat ibunya dibawa ke hospital Huayuan yang terletak di daerah Anhui. Tidak beberapa lama selepas doktor mengesahkan ibunya sudah meninggal, dia didatangi oleh seorang doktor yang dikenali sebagai Dr. Yang Yusun. Doktor ini meyakinkan dia untuk mendermakan organ ibunya dan dia bersetuju. Shi Jiangling menandatangani sebuah borang dan menyangka sekurang-kurangnya kematian ibunya dapat membantu orang lain. Beberapa bulan selepas itu, Shi curiga dengan borang yang ditandatanganinya. Dia mendapati yang nama ibunya tiada di dalam senarai penderma organ China. Shi kemudian membuat laporan polis. Siasatan dijalankan dan disinilah semuanya terbongkar. Rupa-rupanya organ-organ ini dijual oleh doktor yang bekerja di hospital kepada kumpulan sindiket. Selepas mengeluarkan organ, doktor-doktor durjana ini akan menghancurkan tubuh badan mayat. Berikutan dengan kes ini, beberapa orang telah disabitkan kesalahan dan dipenjarakan. Aktiviti penjualan organ di kalangan setengah doktor di China ini sudah lama terjadi. Banyak kes yang disembunyikan. Apa tidaknya, permintaan terhadap organ di China semakin meningkat, sementara bekalan pula semakin berkurangan. Untuk memohon organ pula mengambil masa yang lama. Itulah ramai yang terdesak sanggup membayar harga mahal mendapatkan organ. Seterusnya, kes di Meksiko, jenayah pemerdagangan organ yang tidak dikawal. Kes pemerdagangan organ di Meksiko bukanlah sesuatu yang asing lagi. Malah sindiket di negara tersebut semakin ganas dari tahun ke tahun. Aktiviti ini tidak dapat dikawal disebabkan struktur negara mereka yang korup. Menurut laporan dari The Guardian dan USA Today, antara modus operandi yang terkenal melibatkan kumpulan pengedar dadah dikenali sebagai Knights Templar. Mereka akan menaiki sebuah van dengan tingkap yang gelap dan berlegar-legar di kawasan perumahan ataupun sekolah. Mereka kemudian akan menculik budak dan meletakkan mereka di dalam peti sejuk yang besar. Kanak-kanak ini kemudian akan dibawa ke sebuah rumah di mana organ mereka akan dikeluarkan. Dilaporkan pada tahun 2019, ada kes seorang lelaki Korea meninggal di Meksiko. Keluarga lelaki ini meminta dia dihantar semula ke Korea. Sebaik sahaja mayat lelaki ini tiba, keluarganya terkejut bila mereka mendapati mayat tiada otak, perut dan hati. Ini adalah satu isu yang hangat di Korea. Ia dianggap sebagai jenayah antarabangsa sehingga kerajaan Korea sendiri meminta kerajaan Meksiko bertanggungjawab. Namun begitu, tiada tindakan daripada Meksiko. Fakta bonus, Iran menghalalkan penjualan buah pinggang. Tahukah anda, Iran adalah satu-satunya negara yang menghalalkan penjualan buah pinggang. Aktiviti ini sudah dibenarkan sejak tahun 1997 lagi. Kerajaan Iran menawarkan sehingga $4,600 bersamaan dengan RM21,500 untuk satu buah pinggang. Hanya buah pinggang mereka yang berumur 35 tahun ke bawah sahaja yang diterima. Aktiviti ini dikecam oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO selain menggelar ini sebagai mengambil kesempatan terhadap golongan miskin. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga perkongsian hari ini dapat memberikan kita kesedaran macam mana bangsa tertipu dan macam mana sindiket-sindiket ini beroperasi. Pastikan kita peka dengan jenayah-jenayah seperti ini. Semoga video hari ini bermanfaat. Pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe kepada yang belum subscribe. Jangan lupa like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Bigo-bigo menarik setiap hari.